Selamat petang kepada Encik. Tajuk saya hari ini ialah pendidikan TVET dalam pengurusan immigration dan keselamatan sepatan cabaran dan prospek. Pertama sekali, saya akan membuat pengenalan saya sendiri. Nama saya Pinti dari kelas PISMP tahun 1 Sen 1 IBTS. Kod subjek ni ialah BTS 3243 dan nama pensyarah ialah Dr. Saromi bin Subri. Pertama sekali, Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta berteraskan kesepatuan rakyat, wilayah, kerajaan, kedaulatan, dan pengiktirafan antarabangsa. Apa itu TVET? TVET, nama TVET dalam English adalah Technical dan Vocational Education and Training. Dalam bahasa Melayu adalah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Kerajaan telah memperkenalkan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi memenuhi keperluan industri yang memerlukan tenaga buruh yang tekak dalam bidang tertentu, khususnya bidang teknikal dan kemahiran. Matlamat memperkenalkan TVET adalah untuk melengkapkan modal insan negara dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran buruh dan memastikan ini selaras dengan misi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Sehubungan dengan itu, bagi menjayakan misi ini, punca yang menyokong punca yang menyokong transformasi sektor ekonomi ilmu amat diperlukan, antaranya pendidikan vocasional dan teknikal. Pendidikan TVET amat penting dan wajar mendapat perhatian semua pihak, terutamanya semua sektor masyarakat. Dalam fikiran sesetengah orang hari ini, stigma TVET sebagai pendidikan peringkat kedua harus dibuang. Yang ini merupakan logo TVET Malaysia. Lain tu, apa tu immigration? Jabatan Imigresen Malaysia merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) bertanggungjawab ke atas pentadbiran imigresen di Malaysia. Jabatan ini menyediakan perkhidmatan kepada warga Malaysia, pemastautin tetap dan warga asing yang melawat Malaysia. Fungsi utama Jabatan Imigresen Malaysia ialah mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan kepada warga negara dan pemastautin tetap, mengeluarkan visa, pasport dan permit kepada warga asing yang memasuki Malaysia dan mengawal selia pergerakan orang keluar masuk pintu pagar yang diwakilkan. Yang tiga poin ini merupakan fungsi Jabatan Imigresen Malaysia. Sebelum saya memasuk ke fungsi, yang gambar dua ni salah satu ialah logo Jabatan Imigresen Malaysia dan satu lagi ialah um, pejabat tempat atau pejabat Jabatan Imigresen di Malaysia.
Poin yang pertama ialah mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan kepada warga negara dan pemastalting tetap. Dari segi pengeluaran pasport dan dokumen perjalanan, Jabatan Imigresen Malaysia bertanggungjawab mengeluarkan pasport kepada warga negara Malaysia dan dokumen perjalanan kepada pemastalting tetap. Pasport dan dokumen perjalanan ini penting untuk mengesahkan identiti dan membolehkan perjalanan antarabangsa. Selain itu, fungsi yang kedua adalah mengeluarkan visa, paspor, dan permit kepada warga asing yang memasuki Malaysia. Semasa mengeluarkan visa, paspor, dan permit, Jabatan Imigresen Jabatan Imigresen Malaysia juga bertanggungjawab mengeluarkan visa, pasport, dan permit kepada warga asing yang ingin memasuki Malaysia. Orang yang ingin melawat, bekerja, belajar, atau tinggal di Malaysia untuk jangka masa tertentu memerlukan visa. Pas dan permit dikeluarkan kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pelancong, pekerja asing, pelajar antarabangsa, dan sebagainya. Akhirnya, dari segi mengawal selia pergerakan orang, Jabatan mengawal keluar masuk orang ramai di pintu masuk yang diwatakan seperti lampangan terbang dan pengawasan lampangan terbang dan pelabuhan. Hal ini termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan, pemeriksaan keselamatan, dan pengawasan individu yang masuk dan keluar negara. Operasi ini direka untuk memastikan keselamatan negara, menghalang kemasukan individu yang tidak dibenarkan atau berpotensi berbahaya, dan memastikan kepatuhan undang-undang imigresen. Justeru, Jabatan Imigresen dulu memainkan peranan dalam memantau dan mengelia pergerakan orang ramai di negara ini dengan memantau pintu masuk yang dipasang. Imigresen dapat mengesah individu yang cuba memasuki negara secara haram atau melanggar undang-undang imigresen. Hal ini membantu mengekalkan keselamatan awan dan mencegah aktiviti yang membahayakan negara atau masyarakat. Jabatan ini juga akan menjaga keselamatan negara dan menghalang kemasukan individu yang boleh membahayakan keselamatan negara, seperti penjenayah, maafkan saya, seperti penjenayah antarabangsa, pengganas, atau individu yang terlibat dalam aktiviti jenayah serius yang lain. Jabatan ini ada Jabatan ini adalah kontasif untuk menjaga kedaulatan dan kestabilan negara. Baiklah sekalian, apa itu UCA dan peranannya dalam TVET di bidang imigresen dan keselamatan sepadan. UCA bermasuk keadaan dunia yang kompleks, tidak menentu, rumit, dan tidak stabil. V dalam UCA merupakan volatility. Dalam Inggris adalah volatility. Volatility ini merujuk kepada keadaan yang berubah dengan cepat dan tidak menentu. Keadaan sosial dan politik yang tidak stabil boleh mencipta volatility dalam pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan.
Contohnya, konflik politik atau perubahan dalam keadaan sosial boleh mempengaruhi keperluan dan tindakan yang perlu diambil. Selain itu, kesan kedua ialah keperluan pasaran buruh. Pasaran buruh dalam bidang pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan juga boleh mengalami volatiliti. Permintaan dan keperluan tenaga kerja mungkin berubah dengan cepat, memerlukan adaptasi dan penyesuaian bagi pekerja tiwek. Dalam menghadapi volatiliti ini, pendidikan tiwek membantu melatih pekerja untuk menjadi fleksibel, kebersesuaian, dan cepat bertindak. Jadi, yang ini membantu melatih pekerja untuk menjadi fleksibel, kebersesuaian, dan cepat bertindak merupakan peranannya dalam tiwek di bidang imigresen dan keselamatan sepadan. Selain itu ialah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam Inggeris ialah uncertainty. Uncertainty merujuk kepada ketidakpastian mengenai masa depan dan keadaan yang tidak dapat diramalkan. Contoh kesan uca ialah perubahan dasar politik yang boleh menjejaskan peraturan imigresen dan keselamatan sempadan. Perubahan dalam dasar dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan imigresen dan keselamatan sempadan mungkin menimbulkan ketidakpastian. Sebagai contoh, perubahan dalam peraturan visa atau polisi imigresen boleh menjejaskan keperluan latihan dan penyesuaian kaki tangan tiwek. Jadi, peranan ni ialah keperluan latihan dan pembelajaran. Ketidakpastian juga mungkin menimbul tentang keperluan latihan dan pembelajaran untuk pekerja tiwek. Perubahan keperluan latihan atau keperluan pembelajaran yang tidak jelas boleh menimbulkan ketidakpastian untuk pelajar tiwek dalam menghadapi mereka untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan. Jadi, pendidikan tiwek ini boleh membantu melatih pekerja untuk membangunkan kemahiran penyesuaian, pemikiran kreatif, dan keupayaan untuk mengambil risiko dalam membuat keputusan. Dan seterusnya ialah complexity. Dalam Inggeris ialah complexity. Merujuk kepada keadaan yang rumit dan mempunyai banyak faktor yang berinteraksi. Contoh kesan uca adalah pengurusan imigresen yang melibatkan pelbagai undang-undang, prosedur, dan faktor geopolitik yang kompleks. Faktor geopolitik seperti hubungan antarabangsa, politik luar negeri, dan kebajikan imigresen boleh memberikan kesan kepada pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan. Contohnya, perubahan dalam hubungan antarabangsa antara dua buah negara boleh memberikan kesan kepada pergerakan imigresen dan keselamatan sepadan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan juga boleh mencipta kompleksiti. Misalnya, sistem pengesanan, pengesanan biometrik memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai teknologi
dan sistem untuk memastikan keberkesanan dan kepercayaannya dalam menghadapi kompleksiti ini. Pendidikan TVET membantu melatih pekerja untuk mengembangkan kemahiran analitika, kepimpinan yang kukuh, kemahiran berkomunikasi, serta keupayaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang berlaku dengan pantas. Seterusnya ialah ketidakstabilan, ambiguity, merujuk kepada keadaan yang tidak jelas dan sukar difahami. Contoh kesan ucap adalah perubahan teknologi yang pesat seperti penggunaan teknologi biometrik dalam pengesanan immigration yang mungkin memerlukan penyesuaian kepada sistem dan latihan pekerja. Keadaan sosial dan politik yang berubah-ubah boleh mencipta ambiguity dalam pengurusan immigration dan keselamatan sempadan. Contohnya, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap immigration boleh memberikan kesan kepada dasar dan tindakan yang diambil. Dalam menghadapi ambiguity ini, pendidikan TVET membantu melatih pekerja untuk mengembangkan kemahiran analitika, pemikiran kritis, dan keupayaan untuk membuat keputusan dalam keadaan yang tidak jelas. Pelajar ini juga dilatih untuk beradaptasi dengan perubahan dan belajar secara berterusan untuk mengatasi ambiguity yang mungkin timbul dalam persekitaran ucap. Jadi peranan jadi dalam ketidakstabilan ini ada dua peranan yaitu membantu melatih pekerja untuk mengembangkan kemahiran analitika, pemikiran kritis, dan keupayaan untuk membuat keputusan dalam keadaan yang tidak jelas. Dan selain itu ialah pelajar juga dilantik untuk beradaptasi dengan perubahan dan belajar secara berterusan untuk mengatasi ambiguity yang mungkin timbul dalam persekitaran ucap. Akhirnya, hyperconnecti- hyperconnectivity, hyperconnectivity merujuk kepada keadaan di mana individu dan organisasi terhubung secara luas dan terus-menerus melalui teknologi digital. Dalam konteks ucap, hyperconnectivity memainkan peranan penting dalam pendidikan TVET. Dalam pendidikan TVET, hyperconnectivity memberikan akses kepada sumber-sumber maklumat dan pembelajaran yang meluas. Pelajar dan pekerja dapat memudah mengakses faham pembelajaran khusus dalam talian dan sumber-sumber rujukan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Hyperconnectivity ini juga memudahkan komunikasi dan kerjasama antara pelajar, pensyarat, dan profesional dalam bidang ini. Mereka dapat berinteraksi melalui platform pembelajaran dalam talian, forum diskusi, atau rangkaian sosial profesional. Jadi, sebagai kesimpulannya, dalam bidang pengurusan immigration dan keselamatan sempatan ini, pelajar TVET yang mempunyai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, yaitu ICT, mampu menggunakan kemahiran ini untuk memantapkan pengurusan immigration negara dan sistem keselamatan sempadan. Mereka mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk
atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pengurusan imigresen dan keselamatan sempatan, seperti sistem pengesanan dan sistem pengesanan penumpang, kenderaan, dan dokumen perjalanan dan sebagainya. Hmm. Dan slide ini saya akan membincangkan tentang cabaran pengurusan imigresen seperti peningkatan seperti cabaran-cabaran di bawah, yaitu keselamatan sempatan, tugas yang semakin kompleks, peningkatan mobiliti penduduk. Apabila ancaman senayan sempatan menjadi lebih canggih, keselamatan sempatan, ya, ini merupakan cabaran pertama kami. Keselamatan sempatan menjadi semakin penting. Pengawasan sempatan memerlukan sumber manusia dan teknikal yang mencukupi untuk memantau pergerakan warga asing melintasi sempatan. Cabaran ini menjadi lebih mencabar apabila ancaman keselamatan global seperti keganasan dan jenayah antarabangsa meningkat. Jadi polis hendaklah memperketatkan kawalan di sempatan negara bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awan di negara ini dapat terpelihara. Untuk tujuan untuk tujuan ini, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awan JKDNKA mengatur tindak mengatur tindakan semua anggota di bawah perintahnya. Selain itu, JKDNKA ini menjalankan berbagai operasi menyeluruh, mengatur pengge- pengeberangan aset pasukan seperti kenderaan, perisai, dan unit berkedua, serta menggunakan helikopter dan drone untuk melakukan pengawasan udara di kawasan sepanjang negara. Selain itu, tugasan yang semakin kompleks memerlukan kemahiran dan kepakaran pengurusan imigresen yang lebih baik. Pelajar pendidikan dan latihan vokasional dan teknikal yang dilengkapi dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT boleh menggunakan kemahiran ini untuk memperkukuh sistem pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan negara. Mereka mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan seperti sistem pengesanan dan pene- sistem pengesanan seperti dalam bidang kenderaan, bidang penerbangan, dan dokumen perjalanan, dan sebagainya. Kami akan mengucapkan lebih banyak pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi negara. Oleh itu, pengurusan imigresen memerlukan latihan dan pembangunan profesional pengawal imigresen. Sebagai contohnya ialah sebagai contohnya ialah peningkatan dalam kualiti perkhidmatan pengurusan keluar masuk asing merupakan salah satu contoh kesan dalam cabaran ini. Seterusnya ialah peningkatan mobiliti penduduk merupakan cabaran yang utama dalam pengurusan imigresen. Peningkatan jumlah pelancong atau penduduk
dan pendatang asing memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan prosedur pemeriksaan yang lebih cekap. Kesannya, pengurusan imigresen memerlukan sumber daya manusia dan teknologi yang memantai untuk mengawasi pergerakan orang asing melalui sempatan. Contohnya, contoh kesannya ialah peningkatan kesuntukan di pintu masuk negara seperti lampan terbang dan pelabuhan. Dan ini merupakan sekarang saya akan menerangkan bagaimana pendidikan Tibet memberi latihan dan dalam bidang pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan. Poin yang pertama ialah mempelajari kemahiran teknikal. Poin yang pertama ialah sebelum memulakan memasukkan dalam jawapan, saya akan membuat sedikit pengenalan melalui program Tibet. Individu mempelajari kemahiran teknikal dan praktikal yang diperlu untuk bekerja dalam bidang pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan. Program ini juga membantu meningkatkan pengetahuan tentang undang-undang imigresen dalam keselamatan sepadan serta menyediakan kemahiran dalam dalam pengesanan dokumen palsu, teknik sosial siasat dan pengawasan sempadan. Jadi, poin yang pertama ialah program pendidikan dan latihan vocational eh, dapat meningkatkan kualiti latihan dan kemahiran dalam bidang ini. Jadi, program ini melibatkan latihan praktikal dalam pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk negara, pengetahuan undang-undang imigresen dan kemahiran teknikal dan mengesang dokumen palsu. Jadi, ini akan meningkatkan kualiti tentang eh, latihan dan kemahiran. Sekaligus sekaligus juga dapat menyumbang kepada pengurusan imigresen dan keselamatan sebatang yang lebih cekap dan berkesan. Selain itu, Tibet dapat membantu meningkatkan ekonomi negara dengan membangunkan tenaga kerja yang berkelayakan dan berdaya saing tinggi. Melalui pendidikan dan latihan vocational dan teknikal, individu boleh mempelajari kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan, yang seterusnya membantu meningkatkan daya saing pasaran dan pendapatan individu. Hal ini akan membantu mengukuhkan ekonomi negara dan memastikan pengurusan imigresen dan keselamatan sebadan yang lebih berkesan dan sekap. Jadi, poin yang terakhir adalah membantu memenuhi permintaan pasaran pekerja yang semakin mencabar dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkelayakan dan berdaya saing tinggi. Selain ini, hal ini akan membantu mengukuhkan ekonomi negara dan memastikan pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan yang lebih berkesan dan tegak. Melalui pendidikan kiwek, individu boleh memperoleh kemahiran teknikal dan praktikal yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang ini, sekaligus membantu meningkatkan kualiti tenaga kerja negara kita. Sekarang saya akan menerangkan tentang bagaimana kemahiran teknikal dan praktikal membantu memastikan keselamatan dan pengurusan imigresen yang berkesan.
Yang pertama ialah pengesanan dokumen palsu. Kemahiran mengesan dokumen palsu membolehkan pengawal imigresen dan keselamatan sepadan mengenal pasti dan memproses individu yang menggunakan dokumen palsu untuk memasuki negara itu. Sebagai contoh, jika pengawal imigresen yang terlatih dapat mengenali perbezaan antara pasport sebenar dan pasport palsu, mereka boleh menghalang individu yang tidak dibenar memasuki negara ini. Hal ini dapat membantu meningkatkan keselamatan negara dan mengurangkan risiko aktiviti tenaga rentas sepadan. Nah, selain itu ialah teknik sosial dan sasiat. Teknik sosial dan siasat. Teknik sosial siasat membolehkan pengawal imigresen dan keselamatan sempatan mendapatkan maklumat kritikal daripada individu yang curi-curi masuk dan boleh menjejaskan keselamatan negara. Sebagai contoh, pegawai polis terlatih boleh menggunakan teknik soal siasat yang berkesan untuk mendapatkan risikan tentang rangkaian pengedaran data atau aktiviti senayan lain. Oleh itu, mereka boleh mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk memastikan komuniti mereka selamat. Yang ketiga ialah pengawasan sempatan. Kemahiran pengawasan sempatan membolehkan pengawal imigresen dan keselamatan sempatan memantau dengan lebih berkesan pergerakan warga asing melalui pintu masuk negara. Contohnya, dengan menggunakan teknologi canggih seperti sistem kamera pengawasan dan ujian biometrik, eh, pengawal boleh mengesan individu yang cuba memasuki negara secara haram atau melanggar peraturan imigresen. Hal ini dapat membantu menekankan integriti sempatan negara dan mengurangkan risiko aktiviti rentas sempatan yang menyalahi undang-undang. Yang terakhir ialah kecekapan dan keberkesanan. Pembekalan kemahiran berkaitan melalui pendidikan TVET dapat pengawal imigresen dan keselamatan sepadan boleh bekerja dengan lebih dekat. Mereka boleh memuluskan proses keluar masuk dengan lancar, meminimumkan masa menunggu di pusat imigresen dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelancong dan pendatang. Kesekapan ini membantu meningkatkan imej negara sebagai destinasi pelancong, destinasi pelancongan dan pelaburan yang menarik. Secara keseluruhan ya, pendidikan TVET dalam pengurusan imigresen dan keselamatan sepadan memainkan peranan positif dan dalam memastikan keselamatan negara, mengurangkan ancaman aktiviti jenayah rentas sepadan, meningkatkan kesekapan pengurusan imigresen dan mengekalkan integriti sepadan negara. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang cabaran dalam membentuk kemahiran pengurusan imigresen. Eh, Membangkungkan kemahiran pengurusan imigresen adalah cabaran kompleks yang memerlukan usaha yang berterusan. Yang pertama ialah memastikan latihan dalam bidang ini mencakupi aspek undang-undang dan etika. Pengurusan imigresen melibatkan pemantauan kepada undang-undang dan peraturan yang kompleks
Cabaran ini termasuk memahami dan mengamalkan undang-undang imigresen yang berbeza setiap negara dan mengendalikan prosedur visa dan permit dengan betul. Sebagai contoh, pengawal imigresen perlu memahami undang-undang imigresen berkaitan status pelarian bagi memastikan individu yang memohon perlindungan di negara ini mendapat perlindungan yang sewajarnya. Oleh itu, pemahaman yang betul tentang undang-undang dan peraturan imigresen akan membantu memastikan pengurusan imigresen yang telus dan adil. Hal ini akan membantu mengekalkan kehadiran dan pemprosesan permohonan imigresen dan mengurangkan risiko pihak tidak bertanggung jawab menyalahgunakan sistem. Latihan yang komprehensif dalam bidang ini akan membantu memastikan bahawa petugas imigresen bertindak dengan adil, telus dan menghormati hak asasi manusia dan dalam menjalankan tugas mereka. Cabaran yang kedua ialah cabaran teknik dan keselamatan dalam pengurusan imigresen. Dalam era yang semakin digital, pengurusan imigresen memerlukan penggunaan teknologi canggih untuk memantau pergerakan warga asing dan mengesan dokumen palsu. Cabaran ini termasuk melindungi data peribadi yang sensitif, mengepadukan sistem maklumat imigresen dan memastikan keselamatan sistem daripada ancaman cyber. Contohnya, penggunaan teknologi biometri seperti cap cap jari dan pengecaman muka lebih membolehkan pengesanan identiti yang lebih tepat dan mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti. Oleh itu, penggunaan teknologi canggih dalam pengurusan imigresen boleh mempercepatkan proses pemprosesan di pusat imigresen, meningkatkan kesekapan, menggesan orang yang mencurigakan dan mengurangkan risiko aktiviti jenayah rentas sepadan. Yang ketiga ialah keperluan pasaran kerja yang mencabar. Dengan globalisasi dan peningkatan mobiliti pekerja, keperluan tenaga kerja dalam bidang pengurusan imigresen semakin meningkat, termasuklah menyediakan latihan pendidikan berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan pasaran kerja yang semakin kompleks. Sebagai contoh, dalam bidang keselamatan sempadan, kemahiran diperlukan untuk menggesan aktiviti mencurigakan di sempatan menggunakan peralatan pengawasan seperti kamera CCTV, sistem radar, dan perisian analisis. Oleh itu, menyediakan latihan dan pendidikan berkualiti tinggi dalam bidang pengurusan imigresen dapat membantu meningkatkan daya saing pasaran individu dan memenuhi keperluan pasaran kerja yang semakin sukar. Hal ini akan mewujudkan tenaga kerja yang berkelayakan tinggi dan berdaya saing dalam bidang tersebut. Yang keempat ialah cabaran pelbagai budaya dan linguistik. Pengurusan imigresen melibatkan interaksi dengan individu daripada latar belakang budaya yang dan bahasa yang berbeza. Cabaran ini termasuk berkomunikasi secara berkesan dengan individu yang tidak fasih dalam bahasa tempatan atau bahasa Inggeris. Sebagai contoh,
Pegawai imigresen perlu memahami keperluan individu daripada latar belakang budaya yang berbeza dan memberikan bantuan atau penjelasan dengan cara yang sensitif dan mudah difahami. Difaham, difahami. Oleh itu, kemahiran komunikasi antara budaya membantu memastikan individu yang memohon visa atau perlindungan memahami proses dan keperluan yang berkaitan. Hal ini akan membantu mewujudkan perspektif positif terhadap pengurusan imigresen dan meningkatkan hubungan antara pihak berkuasa imigresen dan komuniti tempat serta komuniti berdagang. Berdagang. Yang kelima ialah peningkatkan pengurusan pergerakan pendidikan di era globalisasi. Cabaran ini melibatkan eh, cabaran ini melibatkan peningkatan pergerakan penduduk di seluruh dunia yang berkaitan dengan perjalanan lintas sepadan, migrasi pekerja dan perancangan. Dalam era globalisasi ini, pengurusan imigresen perlu dapat mengendalikan aliran penduduk dengan efektif dan efisien. Contohnya dengan peningkatan perjalanan udara yang pesat, agensi imigresen perlu menghadapi peningkatan jumlah penumpang yang memasuki dan meninggalkan negara melalui lampangan terbang. Cabaran ini memerlukan sistem pengurusan imigresen yang cekap, termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan dan pemprosesan yang cepat untuk mengurangkan kesesakan dan memastikan kesekapan dalam pengurusan pergerakan penduduk. Cabaran terakhir adalah keselamatan dan teknologi yang berkembang pesat dalam pengurusan sempadan. Cabaran ini melibatkan penggunaan teknologi yang berkembang pesat dalam pengawasan sempadan dan pengesanan ancaman keselamatan. Contohnya, menggunakan kamera pengawasan, sistem pengecaman muka dan biometri. Pengawal imigresen boleh mengesah individu yang memasuki negara secara haram. Bagaimanapun dengan perkembangan pesat teknologi, cabaran ini dulu melibatkan perlindungan data pribadi dan privasi pribadi melintas sempatan. Agensi imigresen perlu memastikan bahawa teknologi yang digunakan mematuhi undang-undang privasi dan hak asasi manusia sambil menjaga keselamatan negara. Okey. Yang ini sekarang saya akan membincangkan tentang strategi untuk meningkatkan pendidikan TVET dalam pengurusan imigresen. Bagi meningkatkan lagi kualiti graduan TVET, satu pelan strategi telah dibangunkan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPN) 2015 hingga 2025. Beberapa strategi telah dibangunkan termasuk meningkatkan kualiti graduan dan kualiti pensyarah mahir dalam berbagai aktiviti melibat industri melalui pemerhatian dan hasilan literasi daripada kajian lepas. Beberapa elemen penting dan mempertingkatkan aktiviti pelaksanaan TVET telah dikenal pasti. Jadi, strategi yang pertama ialah peningkatan kerjasama dengan industri. Kerjasama yang era antara institusi pendidikan TVET dan industri pengurusan imigresen adalah penting. Hal ini membolehkan institusi pendidikan memahami keperluan industri dan menyelaraskan kurikulum
dengan kemahiran yang diperlukan oleh tenaga kerja dalam bidang ini. Melalui program latihan industri, pelajar dapat mendapatkan pengalaman praktikal yang relevan dan berinteraksi dengan profesional dalam industri immigration. Sebagai contoh, institusi pendidikan Tibet boleh menjalinkan hubungan dengan Jabatan Immigration Malaysia untuk membolehkan pelajar mendapatkan pendedahan langsung dalam operasi pengurusan imigresen seperti pemprosesan permohonan visa, pemeriksaan dokumen perjalanan, dan pengawasan sempadan. Poin yang kedua ialah pembangunan modul pembelajaran yang relevan. Institusi pendidikan Tibet perlu membangunkan modul pembelajaran yang relevan dan menjejaki perkembangan terkini dalam pengurusan imigresen. Modul tersebut harus merangkumi aspek undang-undang imigresen, pengesanan dokumen palsu, teknik soal siasat, pengawasan sepadan dan etika profesional. Modul ini harus menekankan kemahiran praktikal dan pengetahuan teori yang diperlukan dalam bidang tersebut. Contohnya, modul pembelajaran boleh termasuk latihan menggunakan peranti teknologi seperti pembaca cap jari atau sistem pengecaman muka untuk mengesahkan identiti seseorang. Yang ketiga ialah penyedia kemudahan latihan yang berkualiti. Institusi pendidikan Tibet memerlukan kemudahan latihan yang komprehensif dan berkualiti tinggi untuk memastikan pelajar menerima pengalaman latihan sebenar dalam pengurusan imigresen. Hal ini termasuk makmal komputer yang dilengkapi dengan perisian terkini untuk pengesanan simulasi dokumen palsu, bilik sosial siasat yang dilengkapi dengan peralatan berteknologi tinggi dan sumber rujuk tambahan kajian yang berkaitan. Yang keempat ialah penyelia dan sokongan pelajar. Institusi pendidikan Tibet perlu menyediakan penyediaan dan sokongan yang berkesan untuk pembelajaran pelajar. Hal ini termasuk bimbingan daripada pensyarah bertauliah dalam bidang pengurusan imigresen, sesi bimbingan kerjaya dan program pembangunan kemahiran ini insanya seperti kemahiran komunikasi dan pembimbingan. Um, Contohnya, institusi pendidikan Tibet boleh mengadakan sesi konseling atau bengkel motivasi untuk membantu pelajar mengatasi cabaran dan meningkatkan prestasi akademik. Yang keempat ialah menyertakan latihan dalam pengurusan imigresen dalam kurikulum Tibet. Untuk meningkatkan pendidikan Tibet dalam pengurusan imigresen, satu cadangan adalah menyertakan latihan dalam pengurusan imigresen dalam kurikulum Tibet. Hal ini memastikan bahawa pelajar dapat dapat mendapat pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek penting dalam pengurusan imigresen. Contohnya, mata pelajar seperti undang-undang imigresen, teknik pengesanan dokumen palsu, dan sebagainya boleh dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan menyertakan latihan praktikal dan projek berdasarkan situasi sebenar, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka secara langsung dan memperoleh kemahiran praktikal yang diperlu untuk bekerja dalam bidang pengurusan imigresen. Yang kelima ialah menganjurkan latihan praktikal dan kerjasama dengan agensi pengurusan imigresen.
Pengalaman praktikal adalah penting dalam pendidikan TVET dalam pengurusan immigration. Oleh itu, satu cadangan adalah dengan menganjurkan latihan praktikal bagi pelajar dan dalam kerjasama dengan agensi pengurusan immigration. Ini membolehkan pelajar mendapat pendedahan langsung kepada operasi sebenar dalam pengurusan immigration. Contohnya, pelajar boleh ditempatkan di pejabat immigration untuk melibatkan diri dalam pemprosesan permohonan visa, pemeriksaan dokumen perjalanan, dan pengawal sempatan. Kerjasama ini juga membolehkan pelajar berinteraksi dengan profesional dan dalam industri immigration dan memperluaskan rangkaian mereka untuk peluang bekerja masa depan. Dan yang terakhir ialah mempromosikan kerjasama antara negara untuk perkongsian ilmu dan latihan dalam bidang ini. Pengurusan immigration adalah isu global yang melibatkan kerjasama antara negara. Oleh itu, um, ini penting untuk mempromosikan kerjasama antara negara untuk perkongsian ilmu dan latihan dalam bidang ini. Negara-negara boleh menjalinkan hubungan dan pertukaran pelajar serta pensyarat antara institusi pendidikan TVET yang terlibat dalam pengurusan immigration. Ini membolehkan pelajar dan pensyarat mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang amalan terbaik dan pendekatan yang berkesan dalam pengurusan immigration dari perspektif berbeza. Contohnya melalui program pertukaran, belajar dapat belajar tentang sistem pengurusan immigration negara lain dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks mereka sendiri. Okay, baiklah. Sekarang akan saya akan membuat satu rumusan. Kesimpulannya, pendidikan TVET memainkan peranan penting dalam melatih pekerja dalam bidang pengurusan immigration dan keselamatan tempatan dalam era uca, dalam era uca. Dengan menyertakan latihan yang relevan dalam kurikulum TVET dan menganjurkan latihan praktikal dengan agensi pengurusan immigration, pelajar dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang ini. Selain itu, kerjasama antara negara dalam perkongsian ilmu dan latihan juga penting untuk memahami isu-isu global dalam pengurusan immigration dan meningkatkan kesekapan serta keselamatan sepadan di era yang kompleks ini. Dengan pendidikan TVET yang baik, tenaga kerja dalam bidang pengurusan immigration dapat berperanan secara efektif dalam menjaga keselamatan negara dan mengendalikan pergerakan penduduk dengan cegah. Ini, ini merupakan slide yang poin yang terakhir. Kerjasama dan latihan yang berterusan adalah kunci untuk mencapai keselamatan dan pengurusan imigrasi yang berkesan. Dalam era ujar, di mana perubahan pantas dan ketidaktentuan adalah perkara biasa, kerjasama antara negeri dan sektor swasta dalam membangunkan kemahiran dan pengetahuan pengurusan imigrasi adalah penting. Latihan berterusan untuk kaki tangan dalam bidang ini juga perlu diadakan bagi memastikan mereka sentiasa mempunyai pengetahuan terkini dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Melalui kerjasama dan latihan yang berterusan, kami boleh mencapai pengurusan immigration yang lebih berkesan dan keselamatan sepadan yang lebih baik. Kerjasama dan latihan yang berterusan adalah faktor penting dalam mencapai pengurusan immigration yang selamat dan berkesan.
Salah satu kesan positif kerjasama ini ialah pertukaran maklumat dan bisikan yang lebih berkesan antara negara. Banyak aktiviti sebenarnya lintas sepanjang. Contohnya, jika sesebuah negara menerima maklumat tentang individu yang mempunyai rekod jenayah yang serius di negara lain, mereka boleh mengambil tindakan yang sewajar untuk menghalang orang itu daripada memasuki negara mereka. Contohnya ialah sistem maklumat imigresen Sen- Shenzhen yang digunakan oleh negara anggota kawasan Schengen Eropa. SIS ini membenarkan negara-negara ini berkongsi maklumat tentang individu yang dikehendaki hilang atau dilarang daripada memasuki kawasan Schengen. Hal ini membantu meningkatkan keselamatan sepadan dan memudahkan pengurusan migrasi antara negara anggota. Jadi, pada pendapat saya nih, negara kami boleh buat salah satu sistem macam ni supaya eh, negara kita lebih selamat. Oke. Kesimpulannya, kerjasama dan latihan berterusan adalah penting untuk mencapai pengurusan imigresen yang selamat dan berkesan. Melalui kerjasama antarabangsa dan latihan tetap, negara boleh meningkatkan keupayaan mereka untuk mengurus migrasi dengan lebih berkesan, mengurangkan ancaman jenayah rentas tempatan dan mengekalkan keselamatan wilayah. Oke, ini merupakan rujukan saya. Sekian, terima kasih.